Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama hadir di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini akan mendapat rahmah dan barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Marilah sama-sama dalam kesempatan kuliah maghrib pada malam ini kita kembali menyambung pengajian menerusi kitab Hakikat Asy-Syaitan Ar-Rajim. Bab yang ketujuh, syaitan sebagai musuh, muka surat 55. Kitab yang lama muka surat 55, kitab yang baru muka surat 64. Yang buku ni muka surat 55. Yang buku satu lagi yang kulit merah tu 64. Manusia hendaklah mengetahui bahawa kedudukan syaitan di dalam tubuh badan manusia itu adalah musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina." Maksudnya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata kepada manusia. Surah Al-Isra ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-Nya supaya memusuhi syaitan dengan bersungguh-sungguh, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Surah Fatir ayat yang ke-6. Maksudnya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka hendaklah kamu jadikannya musuh, kerana sesungguhnya ia selalu menyeru kawan-kawannya menjadi ikutannya, supaya mereka itu menjadi penghuni neraka sa'ir, menjadi penghuni neraka as-sa'ir, iaitulah api yang menjulang-julang. Surah Fatir ayat yang ke-6. Apabila kita merenungi ayat-ayat yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kedua-dua ayat yang dibentangkan oleh Allah ini secara jelas menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan manusia. Sesungguhnya syaitan itu, kata Allah dalam ayat yang pertama tadi dalam surah Al-Isra ayat yang ke-53, Allah menyebut inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Disebut dalam ayat ini dengan perkataan kana lil insana. Syaitan itu kana lil insana
bagi manusia aduwam mubina, disebut perkataan al-insan, manusia. Syaitan adalah musuh kepada manusia, aduwam mubina, musuh yang nyata dan jelas. Tak perlu disorok lagi, tak ada apa-apa yang boleh cover lagi bahawasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata untuk manusia. Seterusnya dalam ayat yang berikut, Allah menyebut dalam ayat itu, Allah menyatakan innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Allah mengajar kita dengan menyatakan sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwwa. Allah mengajar kita fattakhidhuhu aduwwa, maka hendaklah kamu jadikan syaitan itu sebagai musuh. Allah ajar kita, suruh letakkan syaitan itu, jadikan dia sebagai musuh. Jarang Allah Ta'ala nak ajar kan, suruh kita ni bersikap demikian. Tapi Allah mengajar kepada kita dalam ayat ini, jadikan syaitan itu sebagai musuh. Sebagaimana ayat Allah menyuruh kita jadikan mak ayah itu sebagai ikutan kita, sebagai orang yang dihormati, tak boleh mengeluarkan kata-kata yang keji. Apa lagi? Allah mengajar kita supaya menjadikan Nabi SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh tauladan, role model. Ayat ini Allah mengajar kita innasyaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwwa. Asal perkataan ittakhadha, fattakhidhuhu aduwwa, maka ambillah, jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Kalau kita tak boleh berkawan dengan syaitan, Allah larang. Tapi kalau jadikan syaitan itu musuh, itu perintah Allah. Lalu Allah menyatakan lagi dalam ayat surah Fatir ini, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan ini dia menyeru kawan-kawan dia. Hizbahu ni kelompok dia, puak-puak dia, golongan mereka itu. Liyakunu min ashabis sa'ir, supaya menjadi penghuni kepada neraka as-sa'ir. Nama neraka, salah satu neraka itu namanya as-sa'ir. Apa dia? Neraka yang apinya menjulang-julang, kata Allah Ta'ala. Jadi kerja syaitan ni tak ada kerja lain melainkan mengajak kawan-kawan dia ataupun orang-orang yang bersama dengan dia ataupun orang yang mengikut telunjuknya untuk bersama-sama menuju ke neraka as-sa'ir. Ini merupakan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperingatkan kita, menggesa kita supaya benar-benar menjadikan syaitan itu sebagai musuh kepada kehidupan kita. Lalu seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi di dalam ayat yang lain pula berkenaan dengan peringatan Allah kepada manusia yang mendurhakainya. Dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-36 Allah menyatakan, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan sesiapa yang berpaling dari peringatan Tuhan Ar-Rahman, nescaya kami, yakni Allah, mengutuskan syaitan kepadanya, yakni menyerahkan dirinya kepada cengkaman syaitan. Maka syaitan itulah menjadi teman rapat kepadanya, yakni yang sering mengawal hidupnya ke jalan kejahatan. Allah memperingatkan lagi dalam surah Az-Zukhruf ini dengan menyatakan sesiapa wa man ya'shu an dzikrir rahman, sesiapa yang berpaling, sesiapa yang tidak mengikut peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman, siapa yang tak ikut perintah Allah,
Siapa yang melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sebut dalam ayat ini, nuqayyid lahu. Aku panggil setan. Nuqayyid lahu, aku panggil, aku utuskan syaitan. Lepas tu apa? Lahu fahuwa lahu qarin, supaya menjadi orang yang mengawal lelaki ataupun perempuan yang langgar perintah Allah tadi, yang tak ikut perintah Allah. Allah serahkan kita ni kepada apa? Syaitan. Sebab apa Allah Ta'ala serahkan kita kepada syaitan? Sebab kita langgar perintah Allah. Bila kita langgar perintah Allah, Allah suruh solat, kita tak solat. Allah suruh puasa, kita tak puasa. Allah suruh kita lakukan kebajikan, kita tak buat. Kita lebih banyak melakukan kejahatan daripada kebaikan. Kita tidak melakukan salat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu keadaannya, nuqayyid lahu syaitanan. Aku panggil setan, kata Allah. Suruh setan tu apa? Fahuwa lahu qarin, suruh kawal orang-orang yang seumpama ini. Jadi duk berkawan. Ini merupakan suatu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang dilarang dan ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengikut hawa nafsu, yang mengikut larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara itu adalah sebahagian daripada perkara-perkara yang menyebabkan kita ini berkawan dengan syaitan. Qarin ni dekat. Qarin maknanya yang dekat, kawan yang setia, yang rapat. Jadi syaitan tu akan jadi kawan rapat kita. Demikianlah hakikat yang sering dilupai oleh sebahagian daripada hamba Allah. Walaupun mereka itu terdiri dari kalangan orang Muslim dan mukmin, setiap manusia itu mempunyai syaitannya tersendiri. Mereka tidak akan dapat mengelaknya, sehingga para nabi sekalipun berhadapan dengan situasi yang sedemikian. Semua kita ni berhadapan dengan syaitan. Saya berhadapan dengan syaitan, muslimin yang dirahmati Allah juga berhadapan dengan syaitan. Semua kita akan berhadapan dengan syaitan. Termasuklah orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah. Siapa dia? Nabi-nabi dan rasul-rasul alaihissalatu wassalam. Jangan kita beranggapan nabi-nabi dan rasul-rasul ni tak ada ujian syaitan ni. Ada. Banyak dalil-dalil ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan ujian syaitan ke atas diri mereka ini turut berlaku. Antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-112. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Surah Al-An'am ayat 112. Maksudnya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh dari syaitan manusia dan jin. Sebahagian dari mereka membisik-bisikkan kepada sebahagian yang lain dengan kata-kata dusta dan tipu daya yang menarik lagi menawan hati. Ayat ini menjadi dalil kepada kita bagaimana nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ada di kalangan mereka itu didatangi dengan syaitan, kata Allah. Likulli nabiyyin aduwa syayatin lil insi wal jin. Syaitan daripada manusia dan jin. Dua ni kita dah belajar dulu. Syaitan ni nama umum kepada makhluk yang langgar perintah Allah. Kepala dia ialah iblis. Jadi kata Allah Ta'ala, nabi-nabi dan rasul-rasul yang aku utuskan ni akan ada di kalangan mereka ini didatangi dengan aduwa, musuh. Musuh daripada mana? Syayatin, syaitan. Syaitan ni dalam bentuk macam mana? Al-ins wal jin, manusia dan jin. Allah Ta'ala hantar manusia
yang coba untuk merosakkan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga dengan al-jin, Allah Taala hantar jin yang tidak patuh kepada perintah Allah, yang langgar perintah Allah untuk kacau nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Lalu kata Allah, jin manusia ini membisik-bisikkan kepada sebahagian yang lain dengan kata-kata dusta dan tipu daya yang menarik lagi menawan hati, kata Allah. Dia hasut kita, dia goda nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Termasuklah yang kena goda, yang kena waswas ialah isteri-isteri Nabi. Isteri-isteri Nabi yang sama terpengaruh, dihasut oleh syaitan. Ini muslimin yang dirahmati Allah. Kenyataan tersebut telah diperjelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi sabdanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana yang dikatakan syaitan ini datang mengacau dan mengganggu nabi-nabi, termasuklah dirinya sendiri. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menceritakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu minal jin." Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qala wa iyaya illa anna Allah a'anani alayhi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkenaan dengan ayat surah Al-An'am ayat 112. Bila Allah Ta'ala menyatakan Nabi pun tak pernah sunyi daripada gangguan syaitan ni. Lalu Rasulullah menyatakan, wahai sahabatku, tidak terdapat seorang pun selaku anak Adam melainkan dikirimkan kepadanya teman dari syaitan yang jenis jin, kata Nabi. Akan ada daripada kalangan nabi-nabi ini, termasuklah semua kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dikirim syaitan dari jin. Mereka, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, apabila mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian, dia pun tanya Nabi, dan engkau sendiri pun akan dikirimkan juga wahai Rasulullah? Rasulullah pun akan ada ke syaitan yang ganggu ni, kacau Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku pun dikirimkan juga. Tetapi sesungguhnya Allah menolong aku ke atasnya, maka selamatlah aku darinya atau daripada teman jin itu. Memeluk Islam, maka ia tidak memerintah kepadaku melainkan dengan perkara kebaikan sahaja. Lalu para sahabat tanya Rasulullah, Rasulullah pun ada syaitan juga ke? Rasulullah jawab, ya, aku pun ada syaitan, tapi Allah Ta'ala memelihara diriku, kata Allah. Kata Nabi SAW, Allah pelihara aku. Macam mana cara Allah Ta'ala pelihara Nabi SAW daripada gangguan syaitan jin ni? Jin yang dihantar itu oleh iblis ni untuk kacau dia, untuk ganggu dia, jin tu masuk Islam, kata Nabi. Jin yang kacau aku, yang datang nak kacau aku ni, dia masuk Islam. Fa aslama, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, fala ya'muruni illa bi khairin. Jadi jin ni jadi baik. Dia tidak menghasut aku, dia tidak melakukan perkara-perkara melainkan perkara kebaikan. Itu Nabi. Jin yang kacau dia tak jadi nak kacau, jin tu masuk Islam, kata Rasulullah. Akhir sekali jin tu jadi baik. Jin tu tak kacau dia, dan apa sahaja yang jin tu lakukan, semuanya perkara yang melibatkan kebaikan. Jadi ini menunjukkan kepada kita Allah menjaga dan memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah mendengar kisah Nabi Allah Ayub alaihi salam. Datang syaitan yang ganggu dia sakit. Kita dengar kisah macam mana yang dua beranak
baru saja beberapa minggu lepas kita menyambut Hari Raya Aidil Adha, kisah penyembelihan korban. Apabila Nabi Allah Ibrahim bermimpi, dia perintah oleh Allah untuk menyembelihkan anaknya sendiri. Lalu dia pun memberitahu kepada isteri dia dan anaknya tentang perintah Allah itu. Lalu Nabi Allah Ismail ini menyatakan, kalau itu perintah daripada Allah, silakan wahai ayah. Ketika mana nak melakukan perintah Allah itu, Nabi Ibrahim nak sembelih Ismail ni, syaitan datang, kacau, ganggu. Ganggu. Bila datang dan ganggu, lalulah kedua beranak ni ambil batu rejam, lontar. Lontar itu yang kita namakan hari ini melontar jamrah. Melontar jamrah adalah antara manifestasi yang menggambarkan kita merejam syaitan ini, menunjukkan bahawa kita tidak bersama dengan syaitan dan kita protes tindakan syaitan. Dia hasut Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail ni supaya tidak melaksanakan perintah Allah. Lalu dua dia ni ambil batu, lontar, rejam. Dan ada, kalau kita pergi ke Mina, kita akan nampak ada satu tempat yang mana Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail itu sedang rejam syaitan ni. Ini antara contoh yang menunjukkan Nabi itu turut diganggu oleh syaitan iblis ni. Dan banyak lagi kisah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam yang diganggu oleh syaitan iblis ni. Jadi kalau Nabi dan Rasul itu diganggu oleh syaitan iblis, ini kan pula kita yang seringkali lalai, yang seringkali lupa, yang seringkali buat dosa. Jadi perkara-perkara itu adalah menjadi suatu perkara yang biasa dalam hidup seorang manusia, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, ma minkum min ahadin illa wukila bihi qarinuhu minal jin. Semua orang, kata Nabi, akan ada jin syaitan ni yang datang menghampiri dia. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi specialnya Nabi, dia dijaga oleh Allah. Akhir sekali jin yang datang nak kacau dia masuk Islam, dan jin tu tak kacau dia. Kita berapa ekor jin ni? Kita ada berapa ekor? Syaitan duk kacau kita, belakang depan, kiri kanan. Tu yang kadang-kadang malah bangun subuh, tak nak baca Quran, malah baca Quran. Apa lagi? Macam-macam. Dia ganggu kita, menyebabkan kita ni menjadi orang yang malas untuk melakukan ibadah, menjadi orang yang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang lain diceritakan lagi, nak cerita macam mana gangguan jin tadi ni, syaitan jin ini. Anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam haddathahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha lailan. Qalat فعزت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أعزتي فقلت وما لي لا يغار مثلي وعلى مثلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك قالت يا رسول الله أو معي الشيطان قال نعم قلت ومع كل إنسان قال نعم قلت ومعك يا رسول الله قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم رواه مسلم. Hadis ni panjang, diceritakan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Siapa dia Aisyah? Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi isteri Rasulullah ni dia sentiasa berada berdampingan dengan Nabi SAW. Dia boleh lihat sendiri aktiviti Rasulullah, dia boleh tengok sendiri keadaan situasi yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Antara perkara yang Aisyah share dengan kita ni dalam hadis ni, cerita tentang gangguan syaitan ni, syaitan. Macam mana Rasulullah cerita tentang gangguan syaitan ni. Lalu Aisyah ni isteri Rasulullah SAW menceritakan kepada anak saudaranya yang bernama Urwah
bahawa pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari sisinya. Rasulullah keluar duduk dekat Aisyah. Lalu Aisyah pun berkata, Aisyah mencurahkan apa yang dia rasa, yang dia tak puas hati. Dia kata apa? Aku cemburu terhadapnya. Lalu baginda datang dan melihat apa yang aku sedang lakukan daripada perbuatan isteri yang cemburu kepada suaminya. Lalu baginda bersabda, apakah yang sedang berlaku wahai Aisyah? Aisyah ni menyatakan kepada Nabi SAW. Dia kata apa? Dia cemburu. Aku cemburu terhadapnya, terhadap isteri Nabi SAW yang lain. Lalu bila Rasulullah SAW mendengar luahan perasaan macam tu, Rasulullah pun datang menyatakan kepada Aisyah apa yang sebenarnya berlaku. Wahai Aisyah, kau cakap apa ni? Kau cakap apa ni wahai Aisyah? Adakah engkau cemburu? Tanya Rasulullah. Cemburu kan? Lalu jawab Aisyah, tidaklah patut bagi orang yang seperti aku, seorang isteri tercinta, tidak cemburu kepada suaminya yang teragung. Wahai Rasulullah, macam mana seorang isteri tak cemburu kepada Rasulullah sebagai seorang insan yang agung, kan? Aku amat cemburu semua. Cemburu sebab apa? Sebab nanti ada orang mengorat Nabi ke? Cemburu apa lagi? Cemburu macam-macam lah cemburu. Jadi sifat cemburu ni dalam perkara yang tak baiklah jadinya. Cemburu dalam perkara yang baik adalah harus. Contoh, cemburu tengok kawan kita ni dah hafal 1 juzuk. Kita pun cemburu tengok dia, kita pun nak hafal dia macam dia juga. Dapat tamat 1 juzuk. Itu harus. Boleh. Tapi kalau kita cemburu tengok dia ni dah hafal 1 juzuk, kan? Kita pun ambil Quran, kita sorok Quran dia supaya dia tak boleh hafal. Itu cemburu jahat namanya. Ambil Quran dia kan, yang dia duduk hafal hari-hari, ambil. Kita kata kenakalan anak-anak, nakal-nakal pun tak boleh. Cemburu tengok orang hafal lebih daripada dia buat sesuatu, kan? Apa lagi? Macam-macam lah. Cemburu yang macam tu haram, tak boleh. Hadis ni menceritakan tentang cemburu yang haram, cemburu dalam perkara yang tidak sepatutnya. Lalu Nabi SAW berkata, wahai Aisyah, adakah telah datang kepada engkau syaitan? Bila ada sifat cemburu yang jahat ni, Rasulullah kata, adakah engkau wahai Aisyah telah didatangi oleh syaitan? Berkata Aisyah dalam kehairanan, wahai Rasulullah, adakah syaitan ni berada dengan aku? Aisyah ni, dia pun confused. Wahai Rasulullah, Rasulullah kata syaitan berada dengan aku. Ada aku ni ikut syaitan. Adakah syaitan ni bersama dengan aku? Lalu jawab Nabi SAW, ya ada, syaitan ada bersama kamu. Lalu aku berkata, Aisyah kata lagi, adakah pada setiap manusia itu terdapat syaitan? Ya Rasulullah, semua orang ni ada syaitan ke ya Rasulullah? Jawab syaitan, ya ada, semua orang ada syaitan. Lalu Aisyah kata lagi, adakah Rasulullah sendiri punya syaitan? Rasulullah sendiri itu ada syaitan ke? Kalau dah Rasulullah kata semua orang ni ada syaitan yang mendampingi dia, adakah Rasulullah ni pun ada syaitan? Jawab Nabi SAW, ya aku sendiri pun ada syaitan. Maknanya syaitan yang datang nak ganggu, itu maksudnya. Tetapi kata Nabi SAW, tetapi Tuhan menolong ke atas aku, maka aku selamat dari tipu daya syaitan. Allah melindungi aku. Itu je. Kalau Allah tidak melindungi aku, dengan aku pun habis. Masuk dengan kalangan orang yang kena goda, kena waswas di syaitan, kata Rasulullah. Jadi Allah pelihara aku. Jadi hadis pertama tadi cerita macam mana jin, syaitan yang datang jumpa Nabi itu, dia nak goda Nabi, nak hasut Nabi, nak rosak Nabi, tak jadi pasal dia masuk Islam. Jadi jadi orang baik. Dia jadi orang baik. Itu antara hadis yang diceritakan oleh
Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah share dengan kita dari sudut riwayat hadis ini menceritakan bagaimana keadaan syaitan dengan manusia itu terlalu hampir, dekat, macam mati juga, dekat dengan kehidupan kita, dengan kita kan. Syaitan pun macam tu, dekat dengan kita. Sebab itu Allah memperingatkan dalam ayat-ayat yang awal tadi yang saya telah baca. Allah memperingatkan kepada kita, syaitan itulah aduwwan mubina, musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Ingat kata Allah. Sebab dia terlalu dekat dengan kita. Terlalu dekat dengan kita. Perlu diingatkan. Perlu diingatkan. Hubungan syaitan dengan anak cucu Adam itu adalah satu bentuk hubungan yang tidak dapat dipisahkan lagi. Dia dah jadi darah daging. Dia dah jadi sebati. Iaitulah hubungan dalam bentuk perseteruan dan permusuhan sejak mula diperturunkan benih ke dalam rahim ibu sehingga kepada kematiannya. Syaitan ni dia akan sentiasa mencelah. Bila seorang suami isteri itu nak bersama antara suami isteri, syaitan ni akan ada. Dia nak masuk dekat air mani, dia masuk dalam rahim ibu kita. Dia masuk. Sebab itu orang yang bersama dengan isteri hendaklah baca doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Kita minta dengan Allah bila seorang suami isteri dia bersama dengan suami isteri, dia kena baca doa ni. Dia baca apa? Minta dengan Allah supaya Allah jauhkan dia daripada gangguan syaitan ni. Ketika mana dia bersama dengan isterinya, ketika mana isteri bersama dengan suami. Pasal apa? Pasal bila benih tu, air mani ibu kita, ayah kita ni akan membentuk kita manusia. Jadi kalau berlaku percampuran benih itu dengan syaitan, anak tu susah nak jaga, nak didik. Jadi degil, tak dengar cakap, susah nak melaksanakan perintah Allah, nak semayang pun lihat bila dia besar nanti. Sebab itu Allah, Nabi SAW ajar kita baca doa ni, supaya bila Allah Ta'ala memberi rezeki anak kepada kedua ibu bapa kita ataupun kepada suami isteri, anak itu sudah terhalang satu lapis daripada gangguan syaitan. Tak ada percampuran dengan benih syaitan. Kalau tak baca doa ni, syaitan pun masuk sekali dalam benih itu. Dan inilah yang Islam tak nak. Sebab itu proses pentarbiahan, pendidikan anak-anak ini bermula daripada bersamanya suami dan isteri ketika mana nak melakukan persetubuhan itu dengan membaca doa supaya terhalangnya campur tangan syaitan iblis ni. Sampai tahap tu. Nampak tak? Sampai tahap tu. Masuk. Dia kacau. Janin yang ada dalam perut seorang perempuan hasil daripada dia bersama dengan suami dia tu pun dia kacau lagi, ganggu lagi. Bayangkan, ditunggu. Macam-macam hal yang berlaku. Sampailah anak itu dilahirkan. Bila anak itu dilahirkan, kan Islam mensyariatkan kita, menyuruh kita supaya azan dan iqamah. Azan tangan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Itu sunnah. Kalau terbalik tak berdosa. Tapi nak cerita je bukan sunnah lah. Dia tak teringat, teruja dapat anak. Azan telinga kiri pula, qomat telinga kanan. Tu orang panggil tak betul tu. Sebab tu kena belajar. Nabi suruh azan telinga kiri, iqamah telinga azan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Jadi kita kena buat benda tu. Sebab apa? Untuk memperdengarkan syiar Islam, memperkenalkan lafaz kalimat tauhid. Kalimah apa? Allahu akbar kan. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, supaya dikenal
Allah, kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak azan, syaitan dah main. Tak. Maiki pula. Tak. Sebab itu, azan dan iqamah ini sangat penting dalam proses pentarbiahan kelangsungan anak-anak bayi yang baru dilahirkan ini. Lepas tu, nak besarkan dia, makanan pula, apa lagi? Nak beri pendidikan kepada anak-anak ni. Sebab apa? Sebab kita kena jaga di setiap sudut, di setiap peringkat pembesaran kanak-kanak ni, bayi ni, supaya dia dijauhi daripada gangguan-gangguan syaitan iblis ni. Termasuklah perlu mendidik anak-anak ini dengan pendidikan Islam, mendidik anak-anak ini daripada kecil. Bila anak ni lahir daripada tadi, bacaan doa ketika mana suami isteri dah bersama, start daripada situ. Ketika mana dia ibu ni sedang mengandung, tak lekan mulutnya dengan baca Quran, dengan berzikir. Ni tak, menyanyi je. Kerja dia menyanyi je. Susah. Jadi syaitan pun menyanyi. Duk bertenggek menyanyi. Mengandung berdandut habis. Mengandung tapi pergi buat benda-benda maksiat habis. Mengandung tapi tak solat habis. Kesian anak tu, kandungan tu. Dia membesar dalam keadaan tidak ada panduan petunjuk. Dia membesar dalam keadaan tidak diasuh mengikut cara yang dikenaki oleh syariat. Sebab itulah kita kena faham, seorang ibu, seorang ayah kena menunaikan kewajipannya kepada Allah Ta'ala. Sebab anak ni dia punya jangka hayat kehidupannya pada adatnya lama lagi. Kalau mati kecil, mati cepat, itu lain cerita. Kita cerita pada adat kebiasaannya, jauh lagi. Puluhan tahun lagi dia anak meneruskan kehidupan. Banyak lagi ujian-ujian dia di hadapan tu. Bila kita baca hadis-hadis ini, kita baca ayat-ayat Allah Ta'ala, kita nampak bagaimana setiap sudut, setiap lapisan proses hidup kita ni, syaitan akan celah. Syaitan celah. Berat. Jadi sebab itu kita nak pulih balik, daripada tidak mendapat pendidikan yang baik, tidak mendapat pendidikan Islam. Bila Allah Ta'ala beri petunjuk dan hidayah kepada kita, kita sendirilah yang perlu memperbetulkan diri kita, supaya kita ni membangunkan diri kita ini berasaskan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akidah Islam. Kitalah. Sebab itu kita perlu kepada suatu kesedaran. Nak agak mak ayah, tak ada, kita dah besar. Jadi sebab itu kita perlu hidup dalam keadaan mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hadis-hadis yang kita bicarakan malam ni dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala merisaukan kita. Bila kita dengar hadis-hadis ni, campur tangan daripada syaitan iblis itu terlalu dahsyat, dan setiap saat ketika dia akan mencelah untuk merosakkan kita. Perlu diingatkan tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperingatkan manusia dengan firman-Nya. Kutiba alaihi annahu man tawallah fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Surah Al-Hajj ayat yang keempat. Ketahuilah bahawa hukuman yang telah ditetapkan kepada setiap syaitan itu, bahawa sesiapa yang berkawan atau berketuakan syaitan, maka sesungguhnya ia akan menyesatkan dan memimpinnya kepada azab neraka. Memimpinnya ke azab neraka. Allah memperingatkan lagi kepada kita, siapa yang berkawan dengan syaitan tadi, ayat-ayat lepas tadi yang kita dah bincang tadi, duk ikut, makna berkawan tu dia ikut syaitan ni. Tak buat apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka syaitan ini akan memimpin kita dan menyesatkan kita. Tu kadang-kadang jadi tak ingat apa tu, hina Allah, hina Nabi, hina Islam, kan? Yang tu kalau kita dengar pun
tak mampu kita nak dengar. Apa lagi? Mempersendakan aurat yang komedi tu, kan? Buka baju tengah-tengah duk lawak, buka baju tak ada kena mengena pun, kan? Tujuan apa? Tadilah, bila kita sudah dikuasai dan berkawan dengan syaitan, maka dia akan jadi macam tu. Kesian kita tengok, kesian. Sebab itu para pendakwah perlu memperbetulkan balik masyarakat ni. Masyarakat kadang-kadang dia buat tu kerana dia jahil. Kadang-kadang dia buat tu dengan sengaja, dia tahu, tapi oleh kerana dia ni dah tak lama dah tak tunai kewajipan ni kepada Allah, tak semayang, tak puasa, tak itu, tak ini, maka syaitan telah menguasai diri dia, maka berlakulah apa yang berlaku, kan? Jadi dia menganggap perkara-perkara itu remeh. Dan ini adalah di antara kejayaan-kejayaan syaitan. Bila berlaku dalam hidup manusia seumpama itu, ini yang disebut oleh Allah, syaitan yang akan menyesatkan dan memimpinnya kepada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Daripada beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Ada 6 perkara. Kita cepatkan sikit sebelum kita solat Isya. Yang pertama, setiap anak Adam ditentukan padanya syaitan al-waswas al-khannas dari jenis jin dan manusia yang menjalankan tugas dengan cara mewaswas, memfitnah dan memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sunnatullah dari aspek kejadian manusia. Dari sudut sunnatullah, Allah jadikan kita ada 2 ekor jin ni, setan ni, namanya al-waswas, yang satu lagi nama al-khannas. Semua kita ada 2 ekor ni. Al-waswas, al-khannas. Jangan duk nafi lah, kita memang ada. Allah dah sebut. Yang kedua, Allah menentukan syaitan kepada setiap manusia, terutama orang-orang yang menolak Al-Quran. Kita dah bincang tadi, syaitan akan mendampingi kita. Malaikat Nabi SAW pun didampingi, tetapi dapat ditolak kerana pemeliharaan Allah ke atas dirinya. Syaitan tersebut bukanlah untuk dijadikan kawan dan ketua. Walaupun dia berada hampir dengan kita, kita jangan duk berkawan dengan dia. Tetapi ia hendaklah dijadikan lawan dan musuh yang membahayakan hidup mereka di dunia ini. Yang ketiga, pelaksanaan kerja iblis dan syaitan amat tersusun di bawah kepimpinan iblis. Yang menyusun ini semua adalah iblis. Ia mentadbir segala bentuk perancangan jahatnya di atas air laut yang kita dah bincang. Pusat pentadbiran iblis ni di lautan. Di laut. Manakala tempat syaitan mengurus rancangan permusuhannya terhadap manusia adalah melalui dalam dada manusia. Fi sudurin nas, disebut oleh Allah. Fi sudurin nas, dada ni. Dia bertepek kat sini, dia bertenggek kat sini. Ini yang disebut oleh Allah dalam surah An-Nas. Lepas tu, jalan lariannya adalah segala aliran darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Majrad dammi, masuk dalam aliran badan. Aliran badan kita, dia masuk. Begitu strategik tempat kedudukan syaitan dalam memusuhi anak cucu Adam. Dikontrol sini, dan aliran darah ada, luar pun ada. Habis itu kita nak lari kat mana? Sebab itu ujian Allah kepada kita dari sudut syaitan ni amat besar. Amat besar. Yang akan menyelamatkan kita lah iman dan taqwa. Iman yang ada dalam diri kita ni, iman dan taqwa yang menyelamatkan kita. Kita nak halau syaitan, tak boleh, dia memang duk ada. Dia memang duk ada. Jadi sebab itu kita perlu berwaspada dan menjaga diri kita, kekuatan diri kita, bina kekuatan iman, bina kekuatan takwa kita, insya-Allah selamat. Itu pun kadang-kadang lalai. Lalai, cepat-cepat balik kepada Allah. Yang keempat, Allah menyuruh hamba-Nya supaya sering meminta perlindungan dengan Allah selaku pencipta syaitan dan penguasa ke atasnya dari sebarang bentuk tipu daya syaitan kerana yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada manusia yang punya kedudukan darjat yang tinggi seperti rasul-rasul, nabi-nabi dan malaikat, mereka tidak akan mampu untuk menghalang tipu daya syaitan terhadap manusia. Siapa boleh tolong kita? Tak ada orang boleh tolong kita.
Kita kata Tok Bomo boleh tolong, Ustaz Syifat boleh tolong. Tolong kalau dia meracau, dia buat kita jadi tak ketentuan. Tapi bila dah jin tu keluar daripada diri kita, adakah hilangnya jin tu dari kita? Tak. Setan tu dari kita? Tak. Dia duduk ada juga. Lain pula. Bukan seekor tu je. Banyak. Syaitan itu dia bertali arus datang untuk menghasut kita. Syaitan itu datang setiap masa, setiap saat datang untuk menjadikan kita orang yang lalai kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kita kena faham, bila kita berobat habis tu yang mengacau, yang menyebabkan kita jadi tak ketentuan, sakit badan lah, apalah semua kan. Tapi dari sudut kehidupan dia dengan kita, dia tetap ada. Banyak macam-macam. Yang kelima, kenyataan tersebut menjadikan manusia tidak merasa hairan apabila mendapati perangai-perangai jahat yang sering menguasai hidup mereka, yang sering menimpa diri mereka sendiri dan orang lain. Jika diteliti, perangai-perangai jahat itu tidak pernah dipelajari dari mana-mana kitab dan ajaran, serta tidak pernah diajar oleh mana-mana guru dalam hidup mereka. Jadi kita kata, macam mana dia boleh fikir macam tu? Macam mana dia boleh fikir nak buat maksiat? Tak payah fikir benda tu. Memang itu adalah agenda syaitan. Tok guru dia adalah syaitan. Dalam erti kata yang lain, itulah pembelajaran yang diperolehi melalui sekolah dan universiti iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan sentiasa bergerak menjalankan tugas mewaswaskan manusia dengan segala bentuk tipu daya, waswas dan amalan jahat yang melawan Allah dan Rasulnya dari dalam dada dan jalan-jalan aliran darah manusia itu sendiri ketika manusia itu lalai dan lupa kepada Allah. Yang keenam, kenyataan dan hakikat tersebut adalah amat berat dan mengerikan bagi kehidupan hamba-hamba Allah yang memahami dengan jelas dan yakin akan ajaran Allah dan Rasulnya mengenai tipu daya syaitan. Amat sedikit sekali dari kalangan hamba-hamba Allah yang memahami hakikat tersebut. Yang terakhirnya, kita perlu berusaha untuk memahami tentang hakikat syaitan ar-rajim ini supaya kita boleh berhadapan dan lawan syaitan iblis ni, supaya dia tidak boleh menghasut kita, menggoda kita, mewaswas kita, memesongkan kita daripada jalan kebenaran, insya-Allah. Jadi saya rasa sekali itulah sahaja pengajian kita pada malam ni, dan insya-Allah bulan depan kita akan masuk pula kepada bab yang ke-8 insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.